Baik, seterusnya Leah, kita akan bersama dengan rakan kita Jess Puvensing. Biasa Jess ada dekat studio, tapi ini satu lagi yang pembaharuan kita buat dalam Sahabat Game Malaysia. Kita akan berbicara dengan beliau secara Skype. Seperti ramai sekiranya anda telah mengikuti siaran kami sebelum ini, Jess banyak berbincang tentang pembangunan potensi dan juga bagaimana mengambil sesuatu yang positif dalam apa juga keadaan sekalipun. Kalau biasanya beliau memberi nasihat kepada organisasi, kali ini dari aspek kemasyarakatan. Ya, dan beliau juga banyak terlibat dengan program gelandangan. Sebelum ini beliau terlibat secara langsung untuk menyampaikan bantuan kepada warga gelandangan yang berada di ibu kota. Dan memang beliau telah menceritakan bahawa ada terjejas sedikit usaha itu kerana pada ketika ini dalam fasa ataupun dalam tahap PKP yang kedua telah pun ada cubaan daripada jumlah bilangan NGO yang banyak untuk bersama-sama membantu kerajaan dalam menyampaikan bantuan ini. Jadi pada awalnya mungkin ada sedikit kekangan, tapi kini kerajaan dan juga pihak NGO telah bekerjasama dengan baik dalam menyampaikan bantuan yang diperlukan kepada warga gelandangan, dan mereka pun ditempatkan di dalam pusat-pusat yang mana telah pun disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi Jess sudah pun berada di talian Skype pada ketika ini. Selamat pagi Jess. Selamat pagi Terence. Jess, selamat Hari Vaisakhi. Terima kasih. Sama-sama. Bagaimana sambutannya dalam situasi sekarang ini, Jess? Situasi dia stay at home lah. Itulah situasi dia. Tapi Jess memang pakai macam ini di rumah juga ke? Saya untuk saya bila saya bangun, saya bersiap sedia untuk kerja. Itu mentaliti saya. Saya bekerja kat luar atau saya bekerja kat rumah, tayar kerja saya wajib. Supaya saya I'm in the right frame of mind. Baik Jess, seperti yang Terence wawarkan kepada para penonton pagi tadi, Jess dan juga rakan-rakan organisasi banyak membuat amal kebajikan bersama golongan gelandangan, dan yang baru-baru ini juga kita saksikan di laman berita akhbar utama yang turut menyatakan bahawa golongan gelandangan ini sebaik sahaja tempoh PKP ditamatkan, ramai di antara mereka ataupun barangkali semua diberikan ataupun dibukakan peluang pekerjaan untuk mereka. Mungkin Jess boleh kongsikan sedikit info tentang perkembangan ini. Ya, saya rasa perkara ini datang tepat pada masanya kerana dalam pengalaman saya membantu rakan-rakan gelandangan ni, saya rasa dah dalam 4-5 tahun, memang perkara ini merupakan satu masalah utama kerana mereka tak ada kerja. Bila tak ada kerja, tak ada duit. Tetapi pada peringkat awal saya sedar dia ada baik dan buruk. Yang baiknya ia memang kita memberi orang kata what they call it an inspiration. Diorang rasa okey, lepas ni ada kerja. Tetapi yang negatifnya ialah saya risau mungkin bila kita menempatkan semua yang gelandangan ini di satu tempat, mungkin dia boleh merebak lagi masalah COVID-19. Tetapi saya rasa saya nampak perkara ini tidak berlaku because setakat ni tak ada kes yang ada yang keluar daripada tempat penempatan dia. So it's good and bad. Okay? Tetapi lebih positif lah. Ya. Kawalan ke atas pergerakan mereka, bagaimana ia dihadkan dan bagaimana mereka diberi jaminan bahawa mereka akan selamat jika kekal berada di dalam satu tempat. Kerana sebelum berlakunya penyebaran wabak ini pun banyak usaha telah dicuba untuk digerakkan bagi membawa golongan gelandangan ini ke pusat-pusat tertentu, tapi mereka seolah-olah enggan berbuat begitu. Jadi bagaimana kali ini lebih berjaya? Kita dapat lihat bahawa hampir kesemua gelandangan di ibu kota telah pun berada di pusat tersebut. Ya, betul. Saya rasa yang ni kita perlu berterima kasih kepada usaha kerajaan kerana saya rasa kerajaan telah memainkan peranan utama dalam memastikan semua gelandangan ni ditempatkan di suatu tempat, because bila mereka keluar mereka they are exposed to the virus. So saya rasa perkara ni tidak sesuai. So tahniah diucapkan kepada pihak polis, pihak DBKL, Jabatan Keselamatan Negara dan semua agensi-agensi yang terlibat, Kementerian Wilayah Persekutuan
So tahniah diucapkan kepada semua. Job well done. Jess, barangkali macam Jess banyak kali berurusan dan juga banyak membantu mereka. Bagaimana barangkali Jess rasa dari segi mekanisme untuk mengenal pasti selepas PKP ini peluang pekerjaan itu ataupun mekanisme mereka dipadankan dengan pekerjaan yang ada ini dapat dilakukan secepat mungkin? Saya rasa itu adalah satu cabaran yang saya boleh lihat kerana dia ada transition period. Sekarang ni mereka di gelandangan. Kita nak mereka bekerja. Dan dia sebenarnya ada dua aspek perubahan yang kita perlu fikirkan. Aspek yang pertama ialah perubahan fizikal. Sekarang ni dia daripada tak bekerja ke bekerja. Perubahan fizikal juga dulu tak ada duit, tetapi sekarang ada duit. Itu perubahan fizikal. Tetapi satu lagi perubahan yang lebih penting ialah perubahan mental. Perubahan mental ialah daripada aspek self-confidence, daripada aspek pengurusan masa, daripada aspek interpersonal skill. Saya rasa perubahan itu sebenarnya lebih mencabar daripada perubahan fizikal tu sendiri. So benda tu sebenarnya perlu di-emphasizekan semasa transition period ni supaya bila dia dapat kerja dia bersedia untuk pekerjaan tersebut. Dan saya pernah bertanya soalan yang sama ini kepada Jess apabila Jess berada di studio. Bagaimana pula dengan warga gelandangan di seluruh negara? Kita dapat lihat peningkatan yang begitu baik dalam pada usaha untuk membantu gelandangan di ibu kota. Tapi bagaimana pula dengan mereka yang berada di Johor Bahru, di Pulau Pinang dan di seluruh pelosok negara? Ya, saya dapat tahu isu gelandangan ni sebenarnya sekarang ni tengah merebak dan semakin ketara di bandar-bandar besar. Contohnya di Johor Bahru, di Pulau Pinang. Baru-baru ni saya juga dengar di Kuantan. Pada pendapat saya rasa setiap negeri perlu mengambil inisiatif. Tetapi inisiatif ni perlu dilaksanakan secara menyeluruh. So the government have to start from the top. So they have to see the issue at a bigger picture perspective. Daripada sana kita fokus kepada setiap negeri because isu gelandangan ni different state I'm sure dia ada masalah-masalah lain. Bukan tu sahaja, kita perlu lebih spesifik because gelandangan ni bukan isu yang general. Mereka mungkin mempunyai masalah bukan saja masalah kewangan tetapi juga masalah addiction contohnya. Masalah hutang yang banyak yang tak dapat bayar sehingga kan mereka menjadi gelandangan. Masalah orang kata masalah dengan keluarga. So dia ada banyak masalah-masalah dia. And different places I'm sure dia ada masalah lain because community dia lain. Okay, so dan pada masa yang sama masalah ni juga pada pendapat saya perlu ada milestone dia. Kita perlu ambil baby steps kadang-kala. Kadang-kala inisiatif yang kita buat mungkin tak berjaya tetapi tak apa, kita cuba lagi. We keep on improving. Okay, so I think that's how we should look at the matter. Walau bagaimanapun seperti yang Jess lihat tidak ada kes yang melibatkan gelandangan setakat ini. Jadi alhamdulillah tidak ada sebarang kes begitu. Itu berita baiklah. Boleh saya bertanya tentang golongan gelandangan yang mempunyai masalah kesihatan mental yang mungkin sukar untuk kita bawa mereka ini masuk ke dalam pusat-pusat tertentu ataupun mereka sukar untuk menerima arahan, mereka bukan tidak berfikir dengan sempurna tetapi mempunyai kecacatan yang serius. Bagaimana kita membantu mereka ini? Okey, saya tidak nafikan yang isu kesihatan mental ni quite prominent di dalam rakan-rakan gelandangan. Kita sebenarnya tidak boleh salahkan mereka. They have gone through a very difficult life. Betul. So, bila hidup susah, kadang-kala perspektif kita terhadap hidup ni akan berubah. Okay, that is a natural thing that would happen. So sebab tu antara benda-benda penting yang perlu ada dalam transition period ini adalah program-program spesifik.
daripada pengalaman saya sedar beberapa program yang memang wajib kita utamakan ialah nombor satu, program yang membantu meningkatkan self-confidence mereka. Yang kedua, program yang mana mereka boleh self-motivatekan diri sendiri. Okay, self-motivation itu penting because on the streets, you get demotivated. Okay. Dan yang ketiga ialah program pengurusan masa. Because bila kita bekerja, kita mengurus masa. Kita ada time kita bangun, time kita pergi kerja, time kita balik. Bila you are on the streets, there is no structure in life. So kita perlukan structure tu. Dan daripada structure ni datanglah responsibility. Sebab tu antara masalah daripada kebanyakan majikan yang employ rakan-rakan gelandangan ni ialah 2 hari dia datang, sehari tak datang kerja. 3 hari datang, sehari tak datang. Contohnya. Okay, kenapa? Because mereka tak ada structure. Dan bukannya salah mereka juga. Because dah biasa dengan tabiat lama. Tiba-tiba kena ada responsibility. Kita belum sedia lagi untuk transition tu. So itulah antara perkara-perkara penting yang perlu kita emphasizekan sebelum mereka pergi bekerja. That is self-esteem, self-confidence, motivation dan pengurusan masa. Jess, selain dari aspek kepribadian tersebut, apakah barangkali mereka juga ada masalah dari segi logistik? Kalau dah dapat kerja pun tapi tempat tinggal masih lagi menjadi tanda tanya, itu juga menjadi satu masalah untuk mereka. Sebab tu mereka tidak boleh menyusun masa dengan sebaik mungkin. Ya, tepat sekali Zaliha. Memang these two things must work hand in hand. Kerja dan juga rumah. Mereka perlu ada rumah sebenarnya. Sebenarnya saya nak quickly share analogi ni daripada pengalaman saya bersama dengan rakan gelandangan ni. Saya realise isu on the street ni dia seolah-olah kita boleh gunakan satu meja. Okay, meja dia ada 4 kaki. Basically in your life you have got to have 4 main pillars. Okay, apa dia? Kesihatan fizikal, kesihatan mental, rumah dan kerja. Okay, bila tak ada kerja, meja dah tak stabil. Bila tak ada rumah, habis meja runtuh. Dia samalah dengan hidup kita. Okay, tak ada kerja, tak ada rumah, you realise that your life will crumble down. So sebab tu selain daripada kita memberi pekerjaan, kita juga perlu memberi rumah untuk mereka. Kenapa? Daripada rumah tu kita ada alamat. Daripada alamat kita boleh apply kerja, kita boleh hantar resume. Ada proses surat menyurat tu menjadi lebih senang. So it is a necessity. Rumah tu adalah necessity selain daripada kerja. So it must go hand in hand. So mungkin untuk peringkat ini kita bagi dia kerja because daripada sana dia dapat duit. And daripada sana saya harapkan kerajaan boleh menempatkan mereka ke penempatan-penempatan yang sesuai. Because that's how you will improve their life. Jess, dalam menangani isu ini banyak yang melihat kepada kerajaan untuk membantu mereka. Bagaimana pula dengan golongan korporat? Kita tahu mereka juga terkesan akibat COVID-19 ini. Tetapi apakah mereka juga boleh tampil untuk membantu dari segi memberikan pekerjaan dan juga menguruskan aspek logistik seperti ini supaya beban itu dapat dikongsi oleh kedua-dua pihak kerajaan dan juga pihak swasta? Betul, saya rasa perkara ini memang sesuai. Saya rasa syarikat swasta perlu juga membantu dalam isu ini. Tetapi kita kena lihat aspek itu from a bigger picture perspective. Because of this COVID-19, ramai yang akan downsize workforce. Okay, ramai yang dah pergi cuti tanpa gaji. Okay, and then daripada sana nak employ gelandangan, rakan-rakan gelandangan mungkin susah. So saya rasa on top of this, saya rasa kerajaan perlu ada polisi untuk membantu rakan-rakan gelandangan, and daripada sana that's how the corporate community can come in. Tetapi this too is not enough. Saya rasa rakan-rakan gelandangan tu sendiri sepatutnya dah bersedia untuk berubah. Kita tidak boleh follow style lama kita dah.
Sekarang ni orang nak membantu kita. Bila orang membantu kita, kita juga perlu membantu diri kita sendiri. You can't clap with one hand. Okay? They are helping you, you must help yourself as well. Because kita kena fikir, sekarang ni kalau kita tidak berubah, it will send a very wrong perspective, and then orang yang membantu kita akan jadi demotivated dan dia takkan membantu kita lagi dah. So you might not get a second chance. Baik. Jess, ingin saya ketengahkan satu isu yang rakan-rakan NGO juga telah berhubung dengan kami di sini dan memberitahu perkara yang sama. Ini adalah isu yang berlaku sebelum COVID-19 di mana ramai yang tampil untuk membantu gelandangan, ramai yang menghulurkan makanan dan sebagainya, dan apabila mereka menerima makanan begitu banyak sekali dalam masa seminggu, mereka ada menerima bantuan dari pelbagai NGO, mereka rasa selesa dan tidak ingin berubah kerana mereka rasa mereka akan dibantu dan mereka akan diberi makanan. Jadi keadaan mereka itu seolah-olah mengizinkan mereka untuk kekal berada di jalan-jalan sebagai gelandangan. Apakah pendapat Jess tentang situasi ini? Saya pernah juga bincang perkara ni dengan rakan-rakan NGO saya yang lain, dan saya sedar daripada sini kita masyarakat Malaysia ni memang masyarakat yang suka memberi. Okay. Kalau kita dah on the street tu, kita dah tahu dah jadual dia. Kita pergi dekat area A contohnya, hari Isnin malam kita dah ada makanan. Kemudian hari Selasa kita pergi area B contohnya. So kita dah ada jadual kat mana kita boleh ambil makanan kita. Okay. Tetapi saya rasa kita jangan lihat perkara tu daripada perspektif yang sana. Now the reason why this is happening is because dia tak ada coordination. So kita perlu koordinatkan benda ni. Because kita juga kena lihat, kalau saya sebagai masyarakat di luar sana, saya nak membantu orang gelandangan, okay, dan kalau saya tak tahu the effort that is going on, I wouldn't know how to help. So saya masak sendiri dan saya bagi saja. Kalau orang lain pun fikir macam tu, that's how you have many people on the streets serving the food. And then you have a redundancy. So saya rasa untuk mengelakkan masalah ni, there must be a well-coordinated effort. Untuk tu saya nak ucapkan tahniah kepada Kementerian Wilayah Persekutuan, because dalam time COVID-19 ni, they have stepped up and they are coordinating the effort, and now I see that there are some positive result that is coming out of it. So I mean, ni baru peringkat permulaan, but at least it's in a positive direction. So berita baiklah. Jess, cabaran yang Jess sendiri lihat di kalangan gelandangan yang ada anak-anak bersama mereka. Bagaimana situasi untuk mereka itu? Oh, itu memang isu yang sangat, orang kata, menyedihkan saya. Because saya sebenarnya bila saya bersama dengan rakan gelandangan ni, saya tak lihat sekarang. Saya lihat 15-20 tahun akan datang. Okay, mereka juga memerlukan hidup yang normal. So, apakah normal tu? So, it's very, very difficult to digest kadang-kadang. So, sebab tu saya risau perkara ni, like I said, bukan sekarang, tapi pada masa akan datang. Sebab tu saya risau mungkin bila ramai sangat orang di gelandangan ni, kemungkinan pada masa akan datang mungkin crime rate akan bertambah. Okay. Lepas tu resources, kerajaan perlu allocate resources untuk mengatasi masalah ni, tapi where on the other side dia boleh menggunakan duit, masa dan effort untuk handle perkara-perkara yang lain contohnya. Okay, improve schools, improve healthcare. Okay, so this is really a very challenging situation. Dia dah mencabar sekarang. Tetapi saya lihat perkara ni akan menjadi lebih mencabar pada masa akan datang. Dan memang perkara ni sangat menyedihkan saya. Saya kadang-kadang saya tak boleh lihat. Okay, memang sedih. Terutamanya seperti Zaliha beritahu tadi, bila saya lihat anak-anak okay, on the street. So it's very, very saddening lah. Apakah data terkini tentang jumlah bilangan warga kota yang berada dalam keadaan gelandangan? Okay, that's quite a
challenge because kita tak ada statistik yang accurate. Tetapi daripada two sources yang saya dapat tahu, satu ialah kajian tentang rakan-rakan gelandangan yang pernah ada beberapa NGO pernah buat dalam 2 tahun dulu, dan juga antara information yang keluar baru-baru ni, it is estimated di dalam 1,000 ke 1,200 orang yang orang kata jumlah gelandangan, tetapi yang ni specifically di Lembah Kelang. Okay, tetapi yang di negeri-negeri lain saya belum ada data lagi. Tetapi yang pastinya tidaklah seramai seperti apa yang kita ada di Kuala Lumpur di sini. Just apa juga statistiknya pun ada juga yang menyuarakan sebab gelandangan ini bukan saja yang ada yang warga negara kita, ada yang pendatang tanpa izin, ada yang pelarian. Jadi dalam situasi ini apakah perlu kita ketepikan semua status tersebut dan melihat dari segi aspek kemanusiaan? Bagaimana pandangan Jess sendiri? Ya, memang tepat sekali. Saya suka quote seorang rakan NGO saya pernah bagi tahu perspektif yang paling sesuai untuk kita bila kita membantu masyarakat ni ialah kita sepatutnya colour blind. Jangan kita lihat warna kulit, bangsa, daripada negara mana, tidak boleh. Kita semua manusia ada perut. Bila kita ada perut, semua orang lapar. Bila kita lapar, automatically orang akan jadi marah. Okay, kita akan jadi defensif, kita macam-macam jadi dia. Okay, so kita perlu bantu semua orang. Dan daripada pengalaman kita membantu rakan-rakan gelandangan ini, warga negara daripada banyak negara datang. Daripada Bangladesh, Nepal, Myanmar, sehingga kan orang Syria, Yemen pun saya pernah jumpa yang datang ambil makanan daripada kita. And no, we don't stop anybody and we shouldn't. Okay. Baik. Jess, teruskan usaha anda. Terima kasih Jess kerana sudi bersama kami di talian menerusi Skype. Thank you, Terence. Yeah, and we would like to wish you and your family once again a happy Vaisakhi. Thank you. Baik, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami dan kita harapkan apa yang Jess kongsikan tadi juga menjadi sumber motivasi kepada, juga menjadi pencetus semangat kepada ramai warga masyarakat, bukan saja kepada NGO yang sentiasa aktif turun padang sekarang ini walaupun ada kekangan, tapi mereka juga diberikan platform lain bagaimana untuk menyalurkan bantuan tersebut. Jadi dalam situasi ini itulah we heal as one, kita sembuh sebagai satu keluarga, dan kita harapkan apa yang dikongsikan oleh Jess Puven tadi boleh menjadi pengisian ataupun boleh kita tahu bagaimana caranya untuk menangani situasi ini sekiranya anda juga terlibat untuk membantu golongan gelandangan dalam, bukan saja dalam situasi COVID-19 ini, untuk aktiviti selepas ini.